dengan lebih mendalam tentang sistem saraf manusia, mari kita lihat dulu apa sebenarnya fungsi Tuhan menjadikan sistem saraf manusia ini kepada kita. Okey, yang pertama, fungsi utama dia mestilah untuk mengawal organ badan kita dan bahagian-bahagian badan kita yang lain. Okey. Yang kedua adalah untuk membantu koordinasi, ataupun kita boleh gunakan perkataan mengkoordinasi. Okey, organ dan bahagian badan. Mengawal organ dan bahagian badan, mengkoordinasikan organ dan bahagian badan. Mudah nak ingat kan? Okey, yang seterusnya sistem saraf manusia ni adalah untuk mengesan rangsangan. Contohnya tiba-tiba ada api dekat tangan anda. Anda sedang tidur. Jadi dengan saraf yang ada dekat tangan, dekat bawah kulit anda, jadi anda boleh mengesan bahawa ada api yang berhampiran dan kita boleh elakkan, menjauhkan tangan kita daripada bahaya. Okey. Jadi bila boleh mengesan rangsangan, jadi yang baiknya ialah kita boleh menghasilkan gerak balas. Okey, dengan mana kita menjauhkan bahagian badan kita daripada rangsangan ataupun bahaya. Okey, seterusnya pula ialah kita boleh menghantar maklumat. Okey, katakanlah tadi kita rasa tangan kita rasa panas, jadi kita akan hantar maklumat daripada saraf ya, daripada kulit ke saraf tunjang kita atau mungkin sampai ke otak. Okey, jadi semua maklumat ini dihantar dalam bentuk impuls dan bergerak dengan sangat-sangat laju, menghasilkan gerak balas yang laju. Okey, dan akhirnya otak, fungsi otak tadi ialah apabila impuls sampai ke otak, jadi ia akan membantu mentafsir data, mentafsir impuls. Okey, jadi apabila impuls yang disampaikan itu ditafsirkan, maka kita akan berfikir, oh kena jauhkan diri, oh kena lari, oh kena keluar daripada bilik. Jadi ini akan mengawal badan, menghasilkan gerak balas. Okey, dan inilah sebenarnya fungsi sistem saraf manusia yang kita boleh lihat di sini jelas dapat membantu kita daripada bahaya, daripada situasi kecemasan, dan sangat-sangat penting untuk kita buat tindakan yang terbaik dan betul. Okay. Jadi kita akan teruskan dengan tindakan. Seperti mana yang cikgu dah bagi tahu tadi ya, semua impuls dan maklumat akan dihantar ke otak untuk ditafsirkan, dan hasil daripada tafsiran ataupun interpretasi impuls tadi menghasilkan tindakan. Tetapi tindakan ini terbahagi kepada dua jenis sebenarnya. Dua jenis tindakan, iaitu tindakan yang pertama kita sebut sebagai tindakan terkawal, yang mana kita boleh kawal setelah kita fikir. Dan satu lagi adalah tindakan luar kawal. Okey ya, ingat ya, luar kawal. Bukan luar terkawal, luar kawal. Okey. Dan jom kita lihat kat bahagian mana otak yang menghasilkan tindakan terkawal dan luar kawal ini. Okey, untuk tindakan terkawal, bahagian otak yang terlibat adalah cerebellum. Okey, jom kita lihat balik bahagian mana cerebellum tu. Okey, ini di bahagian ini. Jadi inilah bahagian otak yang mengawal tindakan terkawal. Okey, jom kita lihat pula tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ada dua. Satu dikawal oleh medulla oblongata. Medulla oblongata. Okey, di mana medulla oblongata? Di sini, di bawah cerebellum. Okey, yang kedua pula, tindakan luar kawal ini dikawal oleh saraf tunjang. Yang macam mana kita bagi tahu tadilah, dekat bahagian bawah ini saraf tunjang, di tengah-tengah di dalam tulang belakang kita. Okey. Jadi jom kita lihat pula perbezaan antara ketiga-tiga ini. Okey.
untuk yang terkawal ini ya, tindakan dia adalah yang kita sedari, yang disedari. Okey, yang di bawah kawalan kita yang kita telah fikirkan. Okey, yang kedua, dia punya ciri-cirinya adalah tindakan ini adalah mengikut kehendak ataupun kemahuan yang kita mahukan. Okey. Dan yang ketiga, ciri-cirinya ialah kita tindakan ini terhasil daripada tafsiran ataupun kita gunakan perkataan interpretasi. Okey, maklumat atau impuls. Okey. Kita lihat pula tindakan luar kawal bagi medula oblongata. Bagi medula oblongata, ciri-cirinya adalah secara automatik dan tanpa kita sedari. Tanpa sedarilah. Okey. Untuk saraf tunjang pula, tindakan ini juga kita kenali sebagai tindak balas refleks. Juga tindak balas yang automatik dengan sangat cepat berlaku. Okey. Okey, jadi jom kita lihat pula, kita bincang sama-sama apakah tindakan terkawal, contoh-contoh tindakan terkawal yang dihasilkan oleh cerebrum ini. Okey, yang pertama macam yang kita selalu buat, iaitu membaca. Contoh, betul ke sering membaca? Harap-harapnya ya. Okey, kita juga sering menulis, betul kan? Okey, kemudian kita bersukan seperti berenang, bermain badminton, bermain bola sepak, bermain bola jaring, bermain sepak takraw. Okey, kita juga menyanyi, betul kan? Sebab untuk menyanyi kita perlu berfikir untuk lirik, tempo, semua itu melibatkan tindakan terkawal. Okey, lagi apa? Kita menari, ya, menari, kita berfikir macam mana nak bergerak kiri ke kanan ke, mengikut rentak. Okey, dan banyak lagi sebenarnya. Memasak juga kita adalah tindakan terkawal, iaitu kita kawal banyak mana garam, apa nak masuk lepas ni, kita berfikir. Okey, bagi tindakan luar kawal yang melibatkan medula oblongata ini ya. Okey, dan contohnya ialah yang kita tak sedari, yang automatik berlaku, kita tak sedar, adalah pernafasan kita. Ya, kita sentiasa bernafas, tapi kadang-kadang kita tak sedar yang kita sedang bernafas. Okey, selain daripada itu adalah denyutan jantung kita yang sentiasa berdegup selagi kita masih hidup. Okey, apa lagi ya selain daripada ini? Kita makan tadi, contohnya adalah peristalsis, proses makanan masuk melalui esophagus. Peristalsis. Okey, banyak lagi contoh lain ialah kelipan mata dan sebagainya lah. Banyak lagi, nanti kita fikirkan lagi. Okey. Okey, seterusnya adalah tindakan luar kawal yang melibatkan saraf tunjang, iaitu cikgu sebut, maaf, bukan refleksi, refleks. Okey. Refleks ya, tak ada apa-apa titik je. Okey, refleks, tindakan refleks ini, contoh apakah dia tindakan refleks? Tindakan refleks ini contohnya adalah apabila kita terkena tindakan yang berlaku apabila kita terkena air panas, objek panas, guna objek lah. Objek yang panas, air panas, besi yang panas, jalan raya yang panas kita terpijak, atau lain mungkin kita terpijak paku ataupun objek yang tajam. Okey, so kita boleh nampak di sini ya, dalam keadaan yang situasi yang kecemasan. Cikgu boleh katakan dalam keadaan situasi kecemasan. Okey, so akan berlakulah tindak balas yang kita sebut sebagai tindak balas refleks. Okey, kita akan cepat-cepat bergerak melakukan tindak balas tanpa kita fikir dan tanpa kita kawal. Okey, dan inilah dia dua jenis tindakan terkawal dan luar kawal. Okey, jadi seperti mana gambar rajah yang cikgu mula-mula tunjuk tadi. Okey, jadi sekarang ni kita boleh kelaskan mengikut kelas ni, terkawal ataupun luar kawal. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, gambar yang pertama adalah gambar denyutan jantung. Okey, dan denyutan jantung ini
adalah luar kawal, medula oblongata. Okey, seterusnya gambar yang kedua ialah tangan kita terpegang duri pokok kaktus. Jadi ini adalah tindakan refleks. Jari kita akan segera menjauhi duri tersebut. Jadi ini adalah tindakan luar kawal oleh saraf tunjang. Yang ketiga pula ialah bermain ski. Okey, ini memerlukan anda tafsir impas. Kalau ada batu kat depan, kita kena mengelak, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, tangan dan kaki koordinasi kena sama. Jadi ini adalah tindakan terkawal. Okey, jadi kita letak ke atas sikit. Okey, seterusnya ialah kita yang sedang membuat kerja, belajar menggunakan Google Meet, Google Classroom. Okey, dan ini juga adalah terkawal kerana kita perlu berfikir. Okey, seterusnya ini ialah peristalsis. Makanan masuk untuk sampai ke dalam perut kita. Jadi ini adalah tindakan luar kawal di bawah medula oblongata. Dan akhir sekali adalah yang kerap kali dilakukan oleh doktor untuk lihat respon kaki kita. Jadi doktor akan ketuk dekat bahagian lutut dan kaki kita akan terangkat dengan sendirinya. Dan ini adalah tindakan refleks yang berlaku dalam masa beberapa saat sahaja. Jadi ini dikawal oleh saraf tunjang. Jadi cikgu harap dengan penerangan ini anda dapat membezakan yang mana satukah adalah tindakan terkawal, yang mana satu adalah tindakan luar kawal oleh medula oblongata, dan yang mana satukah tindakan luar kawal saraf tunjang, iaitu tindak balas refleks. Okey, jadi sekarang ini mari kita lihat pula